Assalamualaikum. Dalam entry kali ni, Umi nak share step by step cara hasilkan nasi kerabu Kelantan yang semakin popular di negeri lain. Cara penyediaan nasi kerabu ni amat mudah. Cuma yang nampak agak rumit adalah nasi kerabu ni mempunyai gabungan yang banyak sebagai pelengkap. Antara pelengkapnya adalah nasi kerabu bunga telang, sambal tumis, serunding kelapa ikan, solok lada, kerabu ulam-ulaman, sambal cili, keropok ikan, telur masin dan pilihan lauk seperti ikan goreng celup tepung, daging bakar atau menu yang nak Umi kongsikan hari ni iaitu ayam percik. Dalam video ni Umi dah highlightkan pelbagai tips menarik yang boleh anda cuba untuk menghasilkan nasi kerabu yang sangat sedap dan mudah. Yang pertama, jom kita buat serunding kelapa ikan dahulu. Bahannya 1 biji kelapa parut putih, 7 ekor ikan selayang yang ini bersaiz kecil, kalau besar boleh ambil dalam 5 ekor, 4 ulas bawang putih, 1 inci halia, 6 biji bawang merah kecil, 4 asam keping, garam secukupnya, 1 sudu kecil lada hitam tumbuk, gula nisan Kelantan atau boleh juga guna gula Melaka secukupnya. Langkah pertama, rebus dahulu ikan-ikan selayang. Bila nampak air dah mula naik uap tu, boleh masukkan ikan. Kemudian masukkan 4 asam keping dan garam. Tujuannya nak bagi hilangkan bau hanyir ikan dan juga nak bagi perasa masam dan masin pada ikan tu. Jadi bila makan nanti tak adalah rasa tawar pada ikan. Rebus hingga ikannya masak. Dah siap rebus, angkat, toskan, bagi sejukkan sedikit. Barulah asingkan isi ikan dari tulangnya. Tulang ikan tu buang, kita tak guna dah. Ambil bahagian isinya sahaja. Kemudian tumbuk 3 batang serai. Tumbuk tu bagi betul-betul lumat hingga boleh nampak ya sirat-sirat pada serai tu sahaja. Masukkan bawang putih, tumbuk lagi bagi lumat. Bawang putih dah lumat, masukkan pula bawang merah dan juga lada hitam. Sambung tumbuk lagi bagi bawang merah tu betul-betul hancur. Lebih kurang macam ni lah tekstur bahan-bahan yang kita dah tumbuk. Cedok angkat ketepikan dalam satu piring dahulu. Masukkan pula isi ikan yang telah direbus. Tumbuk bagi hancur sedikit. Tumbuk tu manja-manja je sebab isi ikan ni memang dah lembut. Dah nampak hancur macam ni, cedok dengan sudu ketepikan dalam piring tadi. Dalam kuali masukkan kelapa parut putih yang kelapa muda ya. Sangai sekejap bagi naik bau dan kering sedikit. Gunakan kelapa parut putih ya untuk dapatkan serunding ikan yang cantik dan sedap. Kelapa dah mula nak kering tu, masukkan bahan-bahan yang dah ditumbuk tadi. Tambah garam secukup rasa. Hati-hati ya, jangan terlebih. Tadi waktu rebus ikan pun kita dah letak garam, jadi isi ikan tu dah ada sedikit rasa masin. Gunakan api sederhana dan sentiasa gaul supaya serundingnya masak sekata dan tak berkerak di bahagian bawah. Tambahkan gula nisan kerek secukupnya bagi ada rasa manis-manis pada serunding kelapa ni. Gaul sebatikan bahan tumbuk dengan kelapa parut. Boleh nampak tu, auto warna kelapa tu bertukar gelap sedikit. Sambung sangai lagi hinggalah kelapa ni kering. Untuk dapatkan serunding kelapa yang sedap, tipsnya lebihkan isi ikan dari kelapa atau kuantiti tu biar sama rata, barulah merasa serunding kelapa ikan ni. Lagi satu, penggunaan bawang merah kecil tu biar lebih, lagi bertambah sedap serunding ikan kita. Dan nak bagi tambah kick lagi, Umi masukkan pati ikan bilis atau orang panggil budu ni. Tak perlu letak banyak ya, cukup sekadar 1 sudu kecil dah memadai. Sambung masak lagi hinggalah kelapa tu mengering. Kalau ada yang suka boleh letak sedikit je dalam 1 sudu kecil serbuk perasa cik suri ni. Memang sedap sangat. Umi buat versi kering sedikit sebab nak bagi kelapanya lebih tahan lama dan tak mudah basi. Kalau ada yang suka versi basah-basah sikit tu,
tak perlu keringkan sangat. Untuk solok lada pula, Umi gunakan lada solok original dari Kelantan ni. Ladanya besar dan berwarna hijau muda. Yang ini Umi dah siap-siap belah bahagian tengahnya. Atas tu belah melintang gitu supaya mudah kita nak sumbat inti. Bersihkan biji-biji lada yang ada, sebab kita tak nak solok lada terlalu pedas sangat. Dah siap belah dan buang biji, basuh bersih dan toskan bagi kering. Yang ini ada dalam 12 batang lada hijau. Kalau boleh cari yang tegak gini supaya mudah kita nak sumbatkan inti. Seterusnya 10 ekor ikan selayang. Umi ambil isinya yang masih mentah gitu. Lagi sedap solok lada bila gunakan isi ikan yang mentah berbanding ikan yang dah direbus. 3/4 biji kelapa parut, 4 ulas bawang putih, setengah inci halia, guna sikit je. 4 biji bawang merah kecil, 1 sudu kecil lada hitam tumbuk, garam secukup rasa, serbuk perasa cik suri, gula secukupnya dan setengah kotak santan kara. Campur dengan sedikit air, dapatkan 100 ml. Bagi cair sedikit ya. Tumbuk bawang putih dan halia hingga lumat. Masukkan bawang merah kecil. Tumbuk lagi bagi bawang hancur sepenuhnya. Kemudian masukkan isi ikan mentah, lada hitam, serbuk perasa. Tumbuk hingga isi ikan tu hancur dan sebati bersama bawang. Tumbuk manja-manja je, sebab ikan tu memang dah lembut, senang nak hancur. Kemudian perasakan dengan garam, masukkan gula, tumbuk lagi bagi ke semua bahan-bahan ni sebati. Lebih kurang macam ni lah tekstur isi ikan lepas ditumbuk. Cedok, keluarkan, letak dalam satu piring. Tumbuk pula kelapa parut. Kelapa ni pun tumbuk manja-manja je. Asal hancur sedikit macam ni, kira okey dah tu. Sediakan bowl yang agak besar, satukan semua bahan-bahan yang telah ditumbuk tadi. Gaul sebatikan kelapa dengan isi ikan tu, guna tangan je. Pastikan guna hand glove sebagai langkah kebersihan dan kelapa tak mudah basi. Dah gaul sebati, waktu ni boleh add on garam dan gula bagi ngam rasa inti solok lada ni. Kalau suka sedikit manis, boleh lebihkan gula macam Umi ni. Dah boleh kepal dan bentukkan macam ni, bolehlah ambil lada solok dan sumbatkan inti kelapa ikan ni. Sumbat bagi padat, tekan-tekan sikit bagi kembung perut lada tu. Kemudian susun kemas dalam pengukus, terus onkan suis, sirakan santan pekat atas lada solok tu. Kuah santan tu nak lagi pekat atau cair, ikut cita rasa anda. Dah siap sira, tutup tudung pengukus dan kukus hingga inti solok lada ni masak dan santan tu hampir kering. Anggaran dalam 25 minit. Setelah hampir 25 minit, tada! Siap dah solok lada Umi. Nampak cantik dan padu dengan isi ikannya kan? Solok lada ni akan bertambah-tambah sedap bila isi ikannya lebih dari kelapa. Jom rebus pula telur masin. Air dalam pengukus tu dah panas dan naik wap. Baru masukkan telur-telur masin. Rebus hingga telur masak. Anggaran dalam 25 hingga ke 30 minit gitu. Umi lebihkan sikit masa bagi telur tu betul-betul masak di bahagian dalamnya. Kemudian biarkan telur masin ni sejuk, barulah dibelah dua. Bahan-bahan kuah sambal tumis: 6 ulas bawang putih, 1 asam keping, 4 helai daun limau purut buang tangkai, 2 batang serai ketuk, garam secukup rasa, nisan kerek 3/4 keping, sedikit perasa cik suri, 1 biji bawang besar, setengah inci halia, seterusnya setengah biji santan pekat, budu dan akhir sekali 12 batang cili kering. Kisar bawang putih, halia, bawang besar. Air tu agak-agak je, asal boleh dikisar dah cukup dah.
Sementara tu panaskan minyak, campak serai. Kemudian masukkan bahan-bahan yang dah kita kisar tadi. Tumiskan sekejap hingga bawang tu pecah minyak. Bawang dah nampak pecah minyak tu, baru masukkan cili kisar, campak asam keping, gula nisan. Gaul sebatikan cili kisar tu bersama bawang. Sambung tumis lagi hingga lada tu pula pecah minyak. Kuah sambal tumis ni memang kena manis-manis sikit ya, kalau ikut betul-betul style orang Kelantan. Memang ginilah caranya. Tapi jangan risau, rasa manis pada sambal ni just nice je. Memang ngam dan balance dengan rasa pedas dari cili kisar tu. Ditambah pula rasa sedikit masam-masam asam keping dan masin dari budur yang akan kita masukkan di akhir nanti. Kuah sambal dah mendidih, masukkan daun limau purut. Buang tangkai ya untuk elak rasa pahit pada kuah. Sambung tumis lagi bagi bau dari daun limau purut tu keluar dan sebati bersama sambal. Sambal dah pecah minyak, gula nisan pun dah larut sepenuhnya. Barulah masukkan santan pekat. Bilas mangkuk santan tu dengan sedikit air dan masukkan dalam kuah. Gaul sebati. Akhir sekali baru masukkan 2 sudu besar budur. Sebatikan bersama kuah sambal. Lagi kick rasa sambal tumis ni bila ditambah dengan budur. Perasakan dengan perencah mesti sedap cik suri dan garam secukup rasa. Masak kuah sambal ni bagi pekat sedikit, rajin-rajin gaul ya untuk elak santan berketul. Kuah dah nampak agak pekat sikit tu, keluarkan semula asam keping sebab kita tak nak kuah ni jadi terlalu masam. Siap dah kuah sambal tumis budur. Tutup api, jom siapkan nasi pula. Bunga telang kering ni boleh dapatkan di bakery. Basuh sekejap bawah air paip. Kemudian masuk blender, tambah air dan kisar hingga halus. Sementara tu Umi dah siap-siap basuh bersih 6 cawan beras basmati. Siap cuci bersih, toskan airnya. Untuk buat nasi kerabu ni kita perlukan 3 batang serai bersaiz besar. Ketuk dahulu. 4 helai daun pandan, simpul rapi dan 5 atau ke 6 helai daun limau purut, buang tangkainya. Bunga telang yang dah dikisar tadi tapis untuk kita ambil ekstrak pati air bunga tu sahaja sebab kita nak dapatkan warna biru pada nasi kerabu. Boleh nampak tu dah bertukar warna biru berasnya. Gaul sebati dan Umi ada add on sedikit je dalam 1 sudu kecil pewarna biru. Tapi kalau tak nak letak pewarna pun tak apa, lagi baik biar pewarna asli dari bunga telang semata. Gaul bagi sebati, kemudian masukkan serai, daun pandan, daun limau purut. Perasakan dengan garam secukup rasa. Air tu sukat ikut takat beras yang kita guna ya, macam kita nak masak nasi biasa tu. Gaul sebati, kemudian Umi masak nasi ini dalam pressure cooker. Pilih function rice, pastikan valve pressure tu ditutup rapi. Dah biarkan je nasi tu masak sendiri. Bila dah bunyi beep, tandanya nasi dah masak. Tolak valve pressure tu untuk kita lepaskan pressure. Pressure dah habis release, bunyi pun dah tak ada, bolehlah buka tudung pressure cooker. Inilah hasil nasi kerabu Umi. Nampak biru menyala pula kan? Masih panas-panas tu terus gembur-gemburkan nasi biar perui dan mudah nanti kita nak cedok untuk makan. Kalau nak hasil nasi kerabunya berderai cantik sebutir-sebutir, boleh letakkan sedikit minyak masak sebelum kita nak masak nasi tadi. Nasi dah siap, jom kita buat pula ayam percik. Bahan yang diperlukan 7 ulas bawang putih, 12 biji bawang merah kecil, 2 biji bawang besar, 2 inci kunyit basah, 2 inci halia, 20 batang cili kering, 1 asam keping, 1 cube pati ayam, 2 batang serai, 1 kilo ayam bahagian peha, kepak dan tait. Bahagian yang besar macam peha ni Umi dah kelar-kelarkan sedikit. 1 kotak kecil santan kara, 1 sudu besar lada hitam, 1 sudu besar jintan halus, 1,5 sudu besar biji ketumbar, 1 sudu besar jintan manis, garam secukup rasa, 3/4 keping gula nisan. Langkah pertama, sangai dahulu lada hitam, jintan halus,
biji ketumbar dan jintan manis. Sangai hingga naik bau dan rempah ratusnya ke perangan. Nanti lagi wangi bau kuah percik dan rempahnya pun ringan. Kemudian kisar bawang putih, halia, kunyit hidup, cili kering, serai, bawang merah kecil dan bawang besar. Masukkan 1 kotak santan kara ni. Santan ni memang agak pekat. Bilas kotak santan tu dengan air. Masukkan sekali rempah ratus yang kita dah sangai tadi. Tambahkan lagi air. Air tu agak-agak je lah. Dan bolehlah kisar halus bahan-bahan ni. Masukkan bahan kisar ke dalam kuali. Dah excited sangat nak masak kuah percik sampai lupa nak tuang minyak. Minyak tu agak-agak lah dengan kuantiti bahan tumis ni. Lebihkan sedikit supaya mudah nanti nak pecah minyak. Gaul sebati, masak kuah percik ni bersama ayam-ayam yang nak dibakar. Sebab Umi nak bagi stok air ayam ni keluar. Perasakan dengan 1 cube pati ayam. Masukkan asam keping. Gaul sebatikan ayam bersama kuah. Masak ayam ni hingga 3/4 masak ataupun separuh masak gitu. Bagi ayam tu berendam lama sedikit dalam kuah percik ni supaya perapan kuah percik tu meresap ke dalam isi ayam. Tambah gula nisan, perasakan dengan garam secukup rasa. Kebiasaannya ayam percik style orang Kelantan ni rasanya manis-manis sikit kuahnya. Tapi yang Umi buat ni rasanya just nice je. Tak adalah manis sangat tu melebihi bahan-bahan yang lain. Gaul sebati, sambung masak lagi bagi ayamnya tu 3/4 masak. Ini bahan rahsia penyedap kuah percik Umi. Tambahkan 1 sudu besar sahaja kerisik. Bagi naikkan lagi rasa kick dan ia akan membantu untuk pekatkan kuah ayam percik. Gaul bagi sebati bahan-bahan tadi dan biarkan ayam berendam dan meresap segala rempah ratus dari kuah percik ni. Yang pun dah nampak 3/4 masak tu bolehlah angkat dan ketepikan dahulu dalam 1 mangkuk. Bagi rehatkan sekejap sebelum kita mula panggang nanti. Kuah percik yang masih dalam kuali tu sambung masak sekejap. Bagi pekat sikit kuahnya. Dah nampak agak pekat gitu, bolehlah tutup api dan alih ke dalam 1 mangkuk untuk kita buat ayam percik panggang. Umi gunakan pan pemanggang ajaib ni je. Oles sedikit dengan minyak masak untuk elak ayam tu melekat dan nampak kering bila dipanggang. Susun kemas ayam-ayam yang dah diperap. Kemudian sirakan sedikit kuah percik atas badan ayam. Api tu biar sederhana besar. Lagipun ayam ni dah 3/4 masak kan. Kita cuma nak bagi dia masak sepenuhnya dan ada efek burn pada kulit ayam tu. Bau aroma ayam percik ni waktu panggang memang tak menahan rasa nak makan. Kerap balik-balikkan bagi ayam tu masak sekata dan tak terlalu hangus di sebelah bahagian sahaja. Ratakan kuah percik di keseluruhan badan ayam bagi ia meresap sempurna. Itu dia ayam percik style Umi. Harus ada burn-burn sikit di kulit ayam tu. Barulah lagi terasa kesedapannya. Dah siap, bolehlah dihidangkan ayam percik tadi bersama nasi kerabu, sambal tumis budu, sambal kelapa ikan, lada tolok, keropok ikan, telur masin dan ulam-ulaman. Serta tak ketinggalan juga sambal cili. Dalam video ni Umi tak sempat nak buat, tapi caranya mudah je. Kisar kasar cili padi merah, cili padi hijau, lada besar, letak garam, gula dan cuka secukup rasa. Siap dah 1 set hidangan lengkap nasi kerabu Kelantan yang semakin digilai ramai. Rugi tahu tak cuba. Jom. Sekian sahaja tutorial dalam entry kali ini. Jumpa lagi di episod akan datang dengan pelbagai resipi-resipi menarik dari Umi. Jom subscribe, like, share dan tekan lonceng pertama untuk dapatkan notification video-video terbaru di channel Umi. Assalamualaikum. Bye.